Jadi Bang Kali, Dato' Adid, kalau kita melihat dari track record Barisan Nasional, kalau kita melihat dan membaca Aku Janji yang telah pun dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau kita tidak emosional, kalau kita melihatnya secara rasional, mungkin kita dapat membezakan antara realiti dan fantasi barangkali. Saya berani mengatakan bahawa Aku Janji ataupun manifesto Barisan Nasional ini ialah sesuatu yang mendekati pada realiti. Apa asas saya? Saya ialah seorang pengkaji. Ya. Seorang pengkaji ini sentiasa tanya, dah buat research yang cukup atau tidak. Dan apa yang sampai pada saya punya pengetahuan, memang PM khususnya dan agensi kerajaan telah membuat kajian selama 4 tahun kebelakangan ini. Maknanya apa yang kita dapat lihat dalam bentuk Aku Janji ini, ia bukan sesuatu yang telah hasil semalaman. Ia adalah hasil bersifat akumulatif, membuat sesuatu kajian yang bersifat diagnostik, nak tahu punca-punca, dan bersifat forensik, maknanya memecah-mecahkan supaya berlaku satu pemadanan antara keperluan dengan apa yang dijanji. Kalau apa yang dijanji tak sama dengan keperluan, tak guna juga. Jadi hasil daripada 4 tahun itu ialah kajian supaya bila diisytiharkan ini, ia menepati keperluan. Dan keperluan ini adalah keperluan pelbagai lapisan. Namun jangan harap benda ini sempurna. There is no such thing as something perfect. Itu satu perkara. Perkara kedua juga, bila PM bentangkan manifesto ini, beliau pun sedar, beliau mesti berpijak di bumi yang nyata. Apa satu perkara yang beliau tekankan? Dan beliau tekankan ini bukan atas sebab kepentingan politik semata-mata. Tapi ini realiti yang juga saya akan tekankan. Iaitu untuk menjayakan sesuatu manifesto atau Aku Janji, mesti berada dalam keadaan yang aman, stabil. Dan bagi orang Islam dalam Quran, keluarga yang bahagia, keluarga yang aman pun Allah letak 3 syarat. Mesti ada mawaddah, penuh dengan kasih sayang. Mesti ada rahmah, penuh belas kasihan. Mesti ada sakinah, penuh dengan ketenangan. Jadi kalau kita ni orang Islam, kiaskan balik. Nak wujudkan keluarga bahagia, itu yang kena ada. Nak wujudkan negara yang bahagia supaya boleh terlaksana ini pun, kita mesti ada kasih sayang sejati. Maknanya perpaduan. Kita mesti ada rahmah, belas kasihan. Maknanya kita mesti ada satu kerjasama. Kita concern each other. Dan kita kena ada keamanan, ketenangan. Tapi mustahil kita dapat ketenangan ini kalau katakan PRU13 membawa pada hang parlimen. Mustahil kita dapat keamanan ini kalau kita lihat di sini siapa pun yang akan jadi Perdana Menteri itu tidak mampu untuk bergerak dalam keadaan penuh keamanan. Itu saya punya respons. Jadi jelas sebenarnya rakyat Malaysia ataupun pengundi-pengundi tak perlu ada dalam perasaan dilema ataupun sukar untuk membuat pilihan sebenarnya. Kerana Aku Janji yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia itu sendiri menjanjikan sesuatu yang cukup hebat sebenarnya, sesuatu yang boleh meyakinkan rakyat Malaysia bahawa masa depan mereka itu sentiasa terjamin. Komen Dato'. Saya berkhidmat dengan kerajaan satu masa dulu 20 tahun sebagai pegawai tadbir dan diplomatik, dan saya berkhidmat dalam beberapa jabatan dan secara langsung tak secara langsung terlibat dalam bajet, secara langsung tak langsung barangkali terlibat juga dalam manifesto ni barangkali. Okey. Tapi yang saya nak sebutkan, apa prosesnya? Proses membuat manifesto macam juga proses membuat bajet. Maknanya diverifikasikan, divalidatkan, dan saya nak sebut pemvalidatan itu menggunakan pakar-pakar. Pemvalidatan itu diberikan kepada kumpulan-kumpulan sasar. Macam mana cadangan ini, macam mana cadangan ini, macam mana cadangan ini, macam mana. Inilah dia punya proses of validation yang dilakukan. Dan bukan itu saja. Kita lihat bahawa 17 bidang dalam manifesto ini telah dirangka sedemikian rupa. Ada sub-bidang yang lain yang saya nak gunakan 2 perkataan. Pertama, sangat komprehensif. Yang kedua, realistik. Kita tak guna. Kalau manifesto kita buat cantik mana pun, harum mana pun, kalau dia tidak komprehensif, ada nelayan tidak dicakup, ada petani tidak dicakup, hanya orang bandar saja dicakup, that is not good manifesto. Ataupun satu lagi yang realistik. Ada kita tengok sampaikan manifesto pakatan sampai sekarang ditanyakan. Kamu buat ini, menawarkan yang teks pun tidak ada, menawarkan itu dan menawarkan bulan, langit dan bumi yang tak
tak tahu berapa bilion, kamu nak dapat duit daripada mana? Sampai sekarang tak terjawab. Tapi kalau kita tengok dalam Pakatan Rakyat ini, kita lihat tiap-tiap satunya, ambil contohnya, ini negeri dekat negeri Syakawi ni kan. Sebagai contoh, nak buat jalan raya lebuh raya daripada Sarawak, Semantan namanya, sampai ke Sabah, Serudong namanya, 2,300 km. Sudah tentu ada perkiraannya. Bahkan Perdana Menteri mengatakan, sayalah galang gantinya. Saya galang ganti. Kalau ini tidak tercapai, nak mengatakan janji itu, sayalah galang gantinya. Saya ingat, saya tak tahu lagi lah macam mana caranya nak meyakinkan rakyat. Kalau misalnya PM sendiri mengatakan, sayalah galang gantinya. Sebagai pernah menjawat jawatan dalam kerajaan, sebagai pemerhati, sebagai orang politik, saya nampak ini adalah satu-satunya manifesto yang pernah dikemukakan oleh kerajaan kita yang saya rasa menepati kehendak. Kita rasa orang bandar, kita rasa luar bandar, kita rasa masyarakat orang Cina, masyarakat orang India, masyarakat orang Sabah, masyarakat orang Sarawak dan cita rasa mereka yang ilmuwan, mereka yang agamawan dan hampir katakan cita rasa. Dan nak membantu cita rasa itu menjadi satu ingredient sebegitu, saya rasa bukannya senang. Tetapi dalam konteks manifesto yang nak dijalankan selama 5 tahun yang akan datang ni, saya rasa mereka sudah bertemu dengan ingredient itu, sudah temu satu ramuan itu dan diharapkan insya-Allah seluruh rakyat Malaysia mengharapkan insya-Allah ini akan dijalankan. Dengan terlebih dahulu saya rasakan dan Jati merasakan kita mesti wajib mengundi UMNO Barisan Nasional. Baik, 1 minit saya beri peluang kepada Dato' Adit di penghujung Hello Malaysia ini. Ingredient yang digunakan dalam manifesto ataupun aku janji ke Barisan Nasional itu sudah jelas. Tetapi saya takut ingredient yang digunakan oleh manifesto yang digunakan dalam manifesto Pakatan Pembangkang itu mungkin ada gula di luar tetapi di dalamnya mengandungi racun yang cukup berbisa dan akhirnya rakyat sendiri yang akan terkorban. Sebagai seorang ahli ekonomi dan pemikir, saya berani mengatakan bahawa manifesto Pakatan Rakyat yang telah digubal dan dipersembahkan, dia berada atas andaian yang tidak terbukti. Jadi masyarakat Malaysia jangan ambil risiko menerima sesuatu yang tidak terbukti kerana manifesto Barisan Nasional dia bergerak atas prestasi 4 tahun yang kebelakangan yang terbukti. Okey, ada masa lagi. Jadi nak kongsi sesuatu yang menarik juga bersama dengan Datuk Dr. Hassan di penghujung ini. Pilihan Raya PRU yang ke-13 ini, kedudukan Datuk macam mana? Nak bertanding atau tidak? Saya sebenarnya sikit saja nak jawab. Sebenarnya tadi pun ditanyakan petang tadi masa sidang media itu, pasukan yang sedang mengkaji tentang kedudukan saya ni sedang dalam peringkat akhir untuk mengajukan kepada saya dengan kajian yang mereka buat dalam masa 2-3 hari lagi, insya-Allah orang yang pertama saya bagi tahu nanti ialah Syakawi Jirin. Tapi kalau kita lihat tu ya, baru-baru ini tertarik hati bila PM sendiri yang mengeluarkan kenyataan semalam mengatakan bahawa mungkin calon-calon bebas ini yang banyak memberi sokongan kepada kerajaan mungkin akan dibenarkan bertanding untuk menggunakan logo Barisan Nasional atas tiket Barisan Nasional. Kalau itu ya ditawarkan kepada Datuk, apakah Datuk akan terima? Kena tengok. Jadi saya pun kena tengok banyak perkara. Tidak kalau kata tawarannya katakanlah manis begitu kita terima begitu saja. Saya ni sebenarnya banyak perkara kena fikirkan. Saya sebagai Presiden Jati itu satu hal. Saya sebagai orang yang agaknya sudah berusia itu satu hal. Saya juga saya bertanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan sebagainya satu hal. Jadi apa pun Syarkawi tunggu lagi 3 hari begitu. Saya janjikan pagi-pagi orang yang pertama saya akan call ialah pengurusi Hello Malaysia, Syarkawi Jirin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Dr. Hassan Ali dan terima kasih kepada Datuk Adit kerana sudi bersama kita di Hello Malaysia ini dan banyak lagi sebenarnya yang akan kita perkatakan, bukan saja perkara yang melibatkan manifesto tetapi perkara yang melibatkan pemikiran rakyat menjelang PRU ke-13 ini juga perlu kita lihat secara serius dan rasanya tak perlulah kita berada di persimpangan dilema sebenarnya untuk membuat pemilihan kerana yang jelas itu sudah pun ada di depan kita. Tetapi kalau kita masih mahu bermain mengikut emosi, mengikut perasaan, maka mungkin itu akan menyukarkan kita untuk membuat satu pilihan yang kita anggap pilihan terbaik dan pilihan yang tepat. Salam hormat dari kami semua. Ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV, gerbang berita anda. Kita jumpa lagi insya-Allah.